Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhaina binti Morris, pelajar dari Kinabalu Commercial College dari kos Pendidikan Awal Kanak-kanak. Pada hari ini, saya akan membentang TCE 213 Pengajian Sosial dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Dalam tajuk, bagaimana saya menjadi warga negara yang baik. Di sini terdapat 9 cadangan yang telah saya kumpulkan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Yang pertama, menyokong dan membeli produk buatan Malaysia. Yang kedua, mematuhi undang-undang Malaysia. Yang ketiga, memelihara kedaulatan negara. Keempat, memelihara harta benda awam. Kelima, memupuk semangat patriotik dalam diri individu. Keenam, mengamalkan nilai-nilai murni. Yang ketujuh, menghormati simbol dan imej negara. Yang kedelapan, mengundi ketika pilihan raya. Dan yang terakhir ialah membayar cukai. Untuk poin seterusnya, membeli dan menyokong produk buatan Malaysia. Selain daripada harga yang lebih murah, membeli dan menyokong produk buatan Malaysia juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Produk tempatan adalah lebih murah berbanding produk import. Di samping itu, produk tempatan juga tidak kurang hebatnya setaraf dengan produk keluaran import. Dari segi ekonomi, meningkatkan ekonomi negara, secara tidak langsung hal ini membantu pengeluar dan juga penghilang serta penyedia perkhidmatan tempatan mengembangkan serta merancangkan industri barangan tempatan. Jadi, sebagai warga negara yang mencintai negaranya, kita perlulah bangga dan menyokong produk keluaran tempatan. Antara contoh produk keluaran tempatan yang setaraf dengan produk import ialah Goodmates, Mami, Babas, Sushi King, Munchies, Roti Gardenia, Bonia, Panini, Mr. Potato, Dutch Lady dan juga Spritzer. Antara beberapa contoh produk tempatan yang setaraf juga ialah Proton, Mary Brown, Parkson dan juga Giant. Untuk poin yang seterusnya ialah mematuhi undang-undang di Malaysia. Terdapat 3 jenis undang-undang di Malaysia secara umumnya. Yang pertama, Undang-Undang Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Sekular. Dan yang ketiga ialah Undang-Undang Jalan Raya. Undang-Undang Syariah dia melibatkan individu yang beragama Islam sahaja. Manakala untuk Undang-Undang Sekular dia merangkumi sivil dan juga jenayah. Untuk Undang-Undang Sekular ianya tertakluk kepada semua warga negara Malaysia. Seterusnya, Undang-Undang Jalan Raya. Sebagai contoh, jika kita memandu kereta melebihi had laju yang telah dibenarkan, maka kita akan dikenakan saman atas kesalahan tersebut. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita perlulah mematuhi setiap undang-undang yang telah termaktub dalam sistem perundangan di Malaysia. Untuk poin yang ketiga, yaitu memelihara kedaulatan negara. Kita boleh menjadi warga negara yang baik dengan cara memelihara kedaulatan negara, yaitu taat kepada raja dan setia kepada negara, mengenali dan menghormati pemimpin, menjunjung perlembagaan. Terdapat dalam prinsip rukun negara yang ketiga, yaitu keluhuran perlembagaan. Seterusnya, menjaga keharmonian negara. Kita seharusnya saling bekerja sama dengan anggota keselamatan dan kesihatan bagi memastikan keharmonian negara. Dan kita juga digalakkan untuk bersama-sama menjaga keamanan negara dari ancaman musuh dan juga wabak penyakit. Kita juga boleh menjadi seorang warga negara yang baik dengan cara memelihara harta benda awam, yaitu menjaga segala kemudahan awam yang telah disediakan, kerana harta benda awam merupakan hak milik kerajaan. Selain itu, elakkan juga perbuatan vandalisme seperti merosakkan dan menconteng harta benda awam. Malaysia merupakan sebuah negara yang menjadi tumpuan pelancong. Jadi, perbuatan vandalisme akan mencemarkan imej negara tercinta. Jadi, peliharalah harta benda awam kerana ramai lagi orang awam yang akan menggunakannya. Selain daripada itu, dengan menjaga harta benda awam, ianya boleh digunakan untuk jangka masa yang panjang. Antara contoh harta benda awam ialah tandas awam, perhentian bas, telefon awam, surau dan juga kawasan
rehat dan rawat, yaitu RNR. Seterusnya ialah memupuk semangat patriotik dalam diri setiap individu dengan cara melawat tempat bersejarah, sambutan kemerdekaan, dan juga menghargai jasa tokoh-tokoh terdahulu dan juga sekarang. Dengan melawat tempat-tempat bersejarah, ini boleh menimbulkan kesedaran dan juga semangat juang dan cinta akan tanah air, dan individu itu juga akan berusaha untuk mempertahankan tanah air daripada ancaman musuh. Untuk sambutan kemerdekaan pula ialah dengan mengibarkan jalur gemilang, mengikuti perbarisan perarakan kemerdekaan, mengikuti pertandingan menulis esei, sajak, dan mencipta lagu patriotik. Seseorang individu juga boleh memupuk semangat patriotik dalam diri mereka dengan cara menghargai jasa-jasa tokoh negara yang terdahulu maupun yang sekarang. Tokoh-tokoh terdahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan juga tokoh-tokoh sekarang yang telah mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Seterusnya ialah mengamalkan nilai-nilai murni. Mengamalkan nilai-nilai murni termasuk dalam prinsip rukun negara yang kelima, yaitu kesopanan dan juga kesusilaan. Antara contoh nilai murni yang saya kemukakan ialah bertegur sapa, saling menghormati karena terdapat keperbagaian budaya di Malaysia. Yang seterusnya, tolong menolong, sayang menyayangi, saling bekerja sama, dan juga berfungsi. Untuk poin yang seterusnya ialah menghormati simbol dan image negara. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita perlulah menghormati simbol dan juga image negara. Antara contoh-contoh simbol dan image negara ialah jalur gemilang, lagu negaraku, bahasa kebangsaan, bunga raya, dan juga jata negara. Bagaimanakah kita menghormati simbol-simbol ini? Yang pertama, jalur gemilang. Memastikan bendera Malaysia jalur gemilang berada di tempat yang sesuai. Seterusnya ialah menyanyikan lagu negaraku semasa pembukaan majlis dengan iringan doa. Semasa menyanyikan lagu negaraku, kita perlu berdiri tegak bagi menghormati lagu tersebut. Manakala bunga raya merupakan bunga kebangsaan negara Malaysia. Untuk poin yang ke-8 yaitu mengundi ketika pilihan raya. Sebagai warga negara yang baik adalah menjadi kewajiban untuk mengundi ketika pilihan raya. Pilihan raya diuruskan oleh satu suruhanjaya, yaitu Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Pilihan raya dilakukan bagi memilih wakil rakyat di parlimen melalui sistem demokrasi undian. Secara umumnya, terdapat dua jenis pilihan raya di Malaysia, yaitu pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. Pilihan raya umum diadakan apabila parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri dibubarkan secara sendiri apabila tamat tempoh 5 tahun. Seterusnya ialah pilihan raya kecil. Pilihan raya kecil dibuat untuk mengisi kekosongan kursi luar jangka disebabkan oleh yang pertama, kematian wakil rakyat, yang kedua, wakil rakyat kehilangan kelayakan, yang ketiga, peletakan jawatan oleh wakil rakyat, dan juga pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Manakala pilihan raya negeri pula sama seperti pilihan raya umum, tetapi hanya dilakukan apabila Dewan Undangan Negeri dibubarkan. Untuk poin yang terakhir ialah membayar cukai. Cukai ialah biaya yang dibayar oleh individu kepada pemerintah ataupun kerajaan. Terdapat beberapa jenis cukai, yaitu cukai langsung. Cukai langsung terbahagi kepada dua, yaitu pendapatan dan juga hartanah. Terusnya, cukai tidak langsung. Cukai tidak langsung merupakan cukai perkhidmatan yang dikenakan secara tidak langsung apabila kita menginap di hotel ataupun makan di restoran. Seterusnya ialah cukai jualan. Cukai jualan terbahagi kepada cukai
GST dan juga SST. Seterusnya ialah cukai jalan. Cukai jalan dikenakan kepada individu yang mempunyai kenderaan, dan kadar cukai yang telah dikenakan adalah berbeza mengikut kenderaan. Sekian, itu sahaja pembentangan saya untuk subjek DCE 213 pengajian sosial dalam pendidikan awal kanak-kanak tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik. Sekian, terima kasih.